Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah Bermula dari Mac 2020, negara kita mula disapa oleh COVID-19 sehingga sekarang. Selama setahun lebih, kaki tangan barisan hadapan telah berkorban, berganding bahu, berkhidmat kepada rakyat tanpa mengenal erti penat. Mereka tampil segak, sentiasa bersedia memberikan khidmat kepada kita. Namun, di sebalik setiap wajah yang kelihatan sentiasa komited dengan tanggungjawab, ada bebanan yang sentiasa dipikul oleh insan-insan yang bergelar frontliners. Tahukah anda bahawa setiap daripada wajah para wira ini terdedah kepada risiko tekanan perasaan? Tekanan perasaan ini juga boleh membawa kepada risiko kemurungan jika ianya tidak dibendung dengan segera. Jadi, apakah peranan kita sebagai masyarakat bagi membantu mereka yang sedang berkorban demi menjaga keluarga kita dari ancaman COVID-19? Saya bawakan Dr. Hazrin, pakar psikiatri Hospital Selayang untuk menerangkan tentang tekanan. Stres ni adalah satu keadaan di mana cabaran, masalah ataupun tekanan-tekanan di sekeliling kita mengatasi kemampuan kita untuk menyelesaikan sesuatu masalah ataupun cabaran tersebut. Stres tu dia perlu ada supaya kita boleh thrive dalam kita punya environment, keadaan di mana kita akan terpaksa menggunakan sumber yang baru, kita terpaksa cari penyelesaian yang baru dan kita akan belajar daripada masalah tersebut untuk kita sebenarnya jadi orang yang lebih baik. Masalah dalam kebanyakan orang adalah bila stres tu terlalu besar, terlalu berterusan, kita tak ada masa untuk kita berehat daripada stres tersebut, itu akan menyebabkan kita penat. So biasanya kalau keadaan stres tu adalah benda yang temporary ataupun sementara, kita punya badan akan kembali kepada dia punya normal state. Walaupun stres tu dah tak ada, tapi just the thought of the stressful event akan menyebabkan kita punya otak akan bagi signal kepada badan kita untuk sentiasa activate this autonomic nervous system. Itu menyebabkan badan tak dapat nak berehat. Jadi bila kita sentiasa stres, walaupun dalam keadaan tertentu stres boleh meningkatkan performance, tapi bila stres itu terlalu berterusan dan menyebabkan kepenatan kepada otak kita, stres itu akan bagi kita punya keupayaan berfikir akan makin kurang. Jadi itu adalah jenis stres yang kita tak nak sebenarnya. Kita perlu cari jalan untuk mengatasi. Mari kita bincangkan tentang tekanan perasaan di kalangan petugas barisan hadapan dalam menghadapi cabaran pandemik ini. Tidak ramai tahu tentang apa yang dihadapi oleh insan frontliners ini. Kenapa? Kerana ianya jarang dibincangkan. Berdasarkan teori iceberg, tekanan perasaan di kalangan petugas barisan hadapan terbahagi kepada beberapa faktor, iaitu faktor organisasi, faktor kekeluargaan dan juga faktor individu. Statistik terbaru di Malaysia menunjukkan bahawa 14.2% petugas barisan hadapan berisiko mengalami masalah mental yang teruk. Satu lagi uji kaji sains juga telah menunjukkan bahawa petugas barisan hadapan mempunyai risiko masalah mental sebanyak 3 kali ganda berbanding masyarakat umum. Mari kita selami dengan lebih dalam tentang faktor penyebab tekanan di kalangan petugas barisan hadapan. Saya persilakan Dr. Hafizah. Antara faktor kerja atau organisasi utama yang menyumbang kepada masalah psikologi di kalangan frontliner ialah burnout. Burnout bukan sahaja bermaksud penat atau lelah, tapi ia adalah simptom psikologis yang disebabkan oleh stres yang berpanjangan. COVID-19 di Malaysia telah berlangsung selama lebih setahun. Sekarang kita mengalami gelombang pesakit yang sangat tinggi. Kajian menunjukkan sebanyak 20 sehingga 60% frontliner mengalami simptom burnout. Disebabkan jumlah pesakit yang sangat tinggi, mereka harus bekerja lebih masa dan setengah daripada mereka
ditugaskan ke jabatan yang lain yang lebih memerlukan. Mereka juga harus memakai pakaian pelindung diri yang menyebabkan mereka berpeluh dan bertambah penat. Hub preview. Faktor seterusnya yang menyebabkan tingginya masalah psikologis di kalangan frontliners, terutamanya doktor dan jururawat, adalah kerana tinggi risiko untuk mereka dijangkiti COVID-19. Kaki tangan kesihatan seperti doktor dan jururawat terdedah kepada jangkitan COVID-19 apabila mereka bekerja, merawat atau menyaring pesakit COVID-19. Terdapat juga pesakit yang menipu akan status mereka yang menyebabkan risiko jangkitan kepada kaki tangan kesihatan lebih tinggi. Faktor ini bertambah bagi frontliner yang mempunyai keluarga kerana risau akan menjangkiti ahli keluarga yang lain dan juga kerana mereka juga harus dikuarantin. Faktor seterusnya ialah perlambakan berita palsu dan masyarakat mempercayainya. Penyebaran berita palsu akan menyebabkan kesukaran usaha pencegahan dan akhirnya meningkatkan penularan COVID-19. Sesetengah berita palsu juga menyebabkan penurunan kepercayaan kepada frontliner seperti kaki tangan kesihatan. Setiap insan pastinya mempunyai keluarga, baik suami, anak, ibu dan ayah dan juga saudara. Begitu juga dengan petugas barisan hadapan. Kita bersama dengan Dr. Nuri Dayu bagi menyelami tentang faktor kekeluargaan yang boleh memberikan risiko tekanan perasaan di kalangan frontliners ini. Petugas barisan hadapan bukan sahaja seorang petugas barisan hadapan, tetapi mereka juga adalah seorang isteri atau suami, seorang ibu atau ayah, seorang anak dan juga seorang abang, kakak atau adik, di mana mereka perlu memberikan perhatian dan menjalankan tanggungjawab mereka. Justru, ramai petugas barisan hadapan kita mengalami tekanan perasaan disebabkan atas faktor konflik keluarga. Antaranya ialah mereka terpaksa berjauhan dengan keluarga demi tugas yang diamanahkan. Jururawat ini sanggup pos susunya melalui bas demi anaknya yang tercinta. Kurangnya kualiti dan masa bersama keluarga antara punca terjadinya konflik keluarga. Seterusnya tercetus tekanan perasaan di kalangan petugas barisan hadapan. Ini merupakan keluhan para petugas barisan hadapan yang tugasnya di luar untuk memantau. Keadaan yang tidak pasti dalam menghadapi pandemik ini menyebabkan mereka sedikit agak tertekan. Walau tengah bertugas, mereka sering teringat keluarga di rumah. Malah, ada yang diuji dengan keluarga yang tidak sihat atau sakit. Bagi anggota polis ini, beliau diuji dengan kehilangan ibu bapa dan adik serentak disebabkan oleh COVID-19. Bak kata peribahasa Melayu, kera di hutan disusukan, anak di rumah kelaparan. Namun semangat kobar yang tinggi dalam diri petugas barisan hadapan sentiasa teguh dalam menjalankan amanah mereka. Kita sudah lihat faktor organisasi dan kekeluargaan. Mari kita lihat bagaimana faktor individu juga boleh menjadikan penyumbang kepada risiko tekanan perasaan. Kita bersama Dr. Azima yang akan membantu untuk memperjelaskan tentang faktor ini. Antara faktor dalaman individu yang turut menyumbang kepada masalah stres dalam kalangan petugas barisan hadapan ialah mekanisme menangani atau mengurangkan tahap stres. Setiap individu mempunyai mekanisme yang berbeza-beza. Jika sebelum ini seseorang itu termasuklah petugas barisan hadapan, menangani tahap stresnya dengan berkongsi masalah dengan ahli keluarga serta kawan-kawan, beriadah, bercuti maupun membeli belah, malangnya sejak pandemik COVID-19 melanda, mereka terhalang untuk mengamalkan cara-cara tersebut bagi menangani stres.
dan bagi petugas barisan hadapan pula, mereka mengalami tambahan tekanan akibat daripada beban kerja yang tinggi, kekurangan rehat, kekangan masa, perubahan dan penyesuaian kepada pelbagai prosedur operasi standard dan pemakaian peralatan perlindungan diri yang terlalu lama di tempat kerja bagi kaki tangan kesihatan. Jadi halangan-halangan ini boleh mengakibatkan mekanisme menangani stres mereka kurang berkesan. Faktor individu kedua ialah daya ketahanan mental. Maksud daya ketahanan mental ialah proses yang membolehkan seseorang itu menyesuaikan diri dengan baik dan bangkit kembali dengan cepat ketika berhadapan dengan tekanan. Mereka yang kurang daya tahan diri sering melihat sesuatu masalah itu sebagai suatu perkara yang besar, memandang dari persepsi yang negatif dan bertindak balas secara emosi. Antara faktor yang menyumbang kepada daya ketahanan mental masuklah hubungan seseorang dengan keluarga dan masyarakat, keyakinan serta pandangan terhadap keupayaan diri, kemahiran berkomunikasi, keupayaan untuk mengawal emosi, keupayaan untuk merancang secara realistik dan melaksanakan rancangan tersebut dengan baik. Jadi, sesungguhnya kita mungkin tidak boleh mengubah masalah tersebut, tetapi kita boleh mengubah persepsi masalah dengan melihatnya dari sudut pandang yang lebih positif. Di samping itu, semua faktor yang disenaraikan boleh dipelajari dan dibentuk. Banyak lagi faktor yang boleh menyumbang kepada risiko tekanan perasaan. Namun, apa yang penting kita perlu tahu bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini. Secara generalnya kita cakap cara mengatasi stres ni sebagai coping mechanism. Okay? Coping mechanism adalah cara untuk kita meredakan badan kita punya excitement ataupun kita punya sistem saraf badan kita tengah aktif. So bila kita nak distress, kita kena turunkan level of activity dalam kita punya sistem saraf. Okay, secara amnya coping mechanism can both be healthy and unhealthy. Okay, apa contoh-contoh coping mechanism yang bagus? Coping mechanism yang paling bagus sekali adalah problem solving. Maksudnya kalau kita ada masalah yang menyebabkan kita stres, yang menyebabkan otak kita berfikir untuk selesaikan masalah tersebut, kita buat apa-apa cara penyelesaian untuk kita selesaikan masalah ni. Okay, sometimes kadang-kadang kita tak boleh nak selesaikan masalah tu dengan sendiri, terpaksa jumpa orang lain, dapatkan nasihat, dapatkan bantuan daripada kawan-kawan kita ataupun siapa yang kita rasa boleh tolong kita. Bila kita verbalize kita punya problems kepada orang ataupun kawan-kawan kita tu, benda tu secara senyap-senyap dia boleh bagi kita rasa lega, walaupun kadang-kadang kawan kita tu taklah boleh tolong kita ataupun bagi nasihat yang praktikal. Contohnya kita prefer untuk be in denial ataupun kadang-kadang kita diminish kita punya consciousness level. This is for example through the use of drugs, for example, ataupun alcohol. So benda semua it works temporarily untuk bagi kita punya sistem saraf kita reda sebentar, tapi dia ada banyak harmful consequences in the long run, of course. Petugas barisan hadapan adalah insan istimewa yang sanggup berkorban demi negara dan rakyat. Sebagai rakyat, kita perlu menghargai dan turut sama membantu demi menangani COVID-19. Kemenangan itu akan menjadi milik kita semua. Sudahkah anda memainkan peranan anda? Sebagai masyarakat, bagaimana anda boleh membantu? Mari bersama putuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Cuci tangan selalu. Please stay at home. Jangan sebarkan atau percaya berita palsu. Ingat, jangan leka. Pakai pelitup muka anda dengan betul. Jaga jarak anda. Elak tempat yang sesak. Anda dan saya, kita mampu melakukan. Jom ramai-ramai kita ambil vaksin dan kita lindungi semua. Let's win together. 让我们一起赢。
on Reka Bella Utawu Kiratu. Kita menang bersama.